Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam sesi ini, saya akan mengajar berkaitan dengan skop dan objektif perakaunan pengurusan. Sebenarnya dalam sesi yang pertama, saya telah sentuh mengenai objektif perakaunan pengurusan dan saya telah kaitkan objektif-objektif ini dengan topik-topik yang kita akan belajar dalam proses pembelajaran kita. Skop merujuk kepada batasan bagi sesuatu bidang atau disiplin. Skop ini dibentuk berdasarkan kepada output yang diperlukan untuk mencapai objektif disiplin tersebut. Bagi perakaunan pengurusan, objektif yang telah diperkenalkan dalam sesi pertama dan akan dibincangkan secara terperinci dalam sesi ini adalah penilaian inventory dan penetapan harga, perancangan, kawalan, membuat keputusan, dan penilaian prestasi. Apakah output ataupun laporan yang perlu disediakan untuk mencapai objektif-objektif ini? Apabila kita tentukan output yang dikehendaki, kita dapat kenal pasti data cost dan bukan cost yang perlu dikumpul serta menggunakan kaedah atau teknik yang sesuai untuk memproses data-data yang dikumpul tersebut bagi mengeluarkan output yang dikehendaki. Jadi ingat, skop perakaunan pengurusan terdiri daripada input iaitu aktiviti pengumpulan data cost dan bukan cost, aktiviti pemprosesan, kaedah dan teknik digunakan untuk memproses data, dan aktiviti output yang merujuk kepada laporan-laporan kepada pihak pengurusan supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien. Maka tujuan skop perakaunan pengurusan adalah sama dengan objektif perakaunan pengurusan kerana daripada objektiflah skop ditentukan. Sekali lagi saya senaraikan objektif perakaunan pengurusan sebelum saya menerangkan setiap objektif tersebut. Apakah tanggungjawab akaunten pengurusan? Akaunten pengurusan membantu pihak pengurusan mengurus operasi perniagaan secara efektif dan efisien. Bagaimana? Dengan menyediakan maklumat kewangan dan bukan kewangan untuk tujuan yang saya telah senaraikan di sini, iaitu menilai inventory dan menetapkan harga, merancang, mengawal, membuat keputusan dan menilai prestasi. Jadi, ini adalah objektif atau tujuan atau fungsi atau kepentingan perakaunan pengurusan. Mengapa saya repeat banyak kali? Kerana kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dibuat di perniagaan adalah untuk mencapai tujuan ini. Dan bagi pelajar, kebanyakan soalan teori yang ditanya boleh dijawab dengan mengaitkan kepada objektif perakaunan pengurusan. Kita mula dengan objektif yang pertama, iaitu menilai inventory dan menetapkan harga. Anda telah belajar dalam perakaunan kewangan bahawa inventory adalah satu komponen yang penting dalam perniagaan. Pengukurannya mestilah tepat supaya kos jualan untung kasa dapat dikirakan dengan betul. Tugas pengukuran inventory adalah tugas perakaunan kos dan mereka bertanggungjawab mengukur inventory, barang mentah, kerja dalam proses dan barang siap. Pengukuran akan dibuat secara sistematik iaitu dengan menggunakan kaedah-kaedah pengkosan. Kita akan belajar kaedah-kaedah ini dalam topik-topik yang selanjutnya. Ada beberapa cara untuk menetapkan harga, tetapi kaedah tokokan atas kos adalah kaedah yang popular sekali. Oleh yang demikian, pengukuran kos perlu dibuat secara betul supaya harga boleh ditetapkan dengan betul juga. Perancangan adalah objektif kedua perakaunan pengurusan. Aktiviti perancangan bermula dengan penetapan matlamat atau tujuan dan diikuti dengan cara-cara untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Berdasarkan kepada matlamat yang ditetapkan, anda akan menentukan apa yang perlu dibuat,
bagaimana ia akan dilakukan, bilakah ia perlu dibuat, dan siapa yang akan melaksanakannya. Misalnya, Anda menjual buah-buahan dan Anda telah menetapkan matlamat Anda untuk mencapai keuntungan harian sebanyak RM100. Jadi, apa yang perlu dibuat? Jual sekurang-kurangnya 300 buah-buahan secara harian. Bagaimana? Anda akan jual di kedai ataupun jual secara online dan juga buat promosi supaya lebih ramai orang akan datang beli buah-buahan Anda. Lepas tu, bila setiap hari, siapa yang akan buat? Oleh kerana Anda lah pemilik tunggal, jadi Anda sendiri akan menjualnya. Alright? Perancangan juga boleh dibahagikan kepada perancangan jangka pendek dan perancangan jangka panjang. Perancangan jangka pendek merujuk kepada perancangan bagi satu tempoh masa selama 1 tahun, dan perancangan jangka panjang adalah lebih daripada 1 tahun. Contoh-contoh perancangan jangka pendek adalah seperti belanjawan. Anda akan belajar membuat belanjawan dalam kertas ketiga, dan plan-plan taktikal yang digunakan oleh pengurus untuk menguruskan operasi perniagaan mereka. Ini adalah di bawah bahagian pengurusan. Kita akan belajar di sini. Manakala perancangan jangka panjang adalah seperti belanja modal yang Anda akan belajar dalam topik yang ke-10. Kawalan adalah objektif perekonomian pengurusan yang ketiga. Maksud kawalan adalah satu proses mengenal pasti perbezaan antara aktiviti sebenar dengan aktiviti yang dirancang. Perbezaan ini dalam istilah perakaunan pengurusan dikenali sebagai variance. Tugas akauntan pengurusan adalah untuk mengkaji setiap variance dan menentukan sama ada variance itu perlu disiasat atau tidak. Jika disiasat, akauntan pengurusan pula akan menganalisis setiap tindakan pembetulan yang dicadangkan oleh pihak pengurusan dan memberikan penilaiannya untuk mereka membuat keputusan. Apakah kepentingan aktiviti kawalan ini? Kawalan memastikan bahawa sumber-sumber organisasi digunakan secara efisien. Pembaziran akan memberi kesan yang negatif terhadap keuntungan perniagaan. Kaedah-kaedah kawalan akan dipelajari dalam topik pengekosan piawai, iaitu topik yang ke-12. Pembuatan keputusan adalah objektif perakaunan pengurusan yang keempat. Aktiviti pembuatan keputusan merujuk kepada proses pemilihan antara alternatif-alternatif yang ada. Akauntan pengurusan bertanggungjawab menilai setiap alternatif yang telah dikenal pasti oleh pihak pengurusan, dan pihak pengurusan akan membuat keputusan berdasarkan kepada penilaian yang telah dilakukan oleh akauntan pengurusan. Keputusan boleh dilakukan berdasarkan kepada faktor kuantitatif, ini adalah tumpuan perakaunan pengurusan, ataupun faktor kualitatif. Misalnya, Anda mempunyai pilihan untuk memilih universiti untuk melanjutkan pelajaran Anda ke peringkat ijazah. Anda tinggal di Penang. Anda pilih USM kerana Anda boleh jimatkan kos penginapan dan kos pengangkutan. Ini adalah faktor kuantitatif. Anda juga pilih kerana USM dekat dengan rumah Anda dan Anda masih boleh menikmati masakan emak Anda. Ini adalah faktor kualitatif. Keputusan juga boleh dibahagikan kepada keputusan jangka pendek, di mana kesan keputusan itu adalah untuk 1 tahun, dan keputusan jangka panjang, di mana kesannya adalah lebih daripada 1 tahun. Anda akan belajar kaedah pembuatan keputusan dalam topik pengekosan relevan, iaitu topik yang ke-11. Objektif perakaunan pengurusan yang terakhir ialah penilaian prestasi. Topik ini tidak termasuk dalam sukatan pelajaran STPM. Apakah maksud penilaian prestasi? Satu proses membandingkan antara prestasi dicapai dengan prestasi sasaran ataupun yang dirancang.
Apa yang hendak diketahui? Adakah prestasi bertambah baik, merosot ataupun malar? Kita boleh nilai prestasi setiap produk, jabatan, segmen, pengurus dan pekerja. Lazimnya, insentif diberikan berdasarkan kepada aktiviti penilaian prestasi. Satu daripada kaedah penilaian prestasi adalah analisis nisbah yang anda akan belajar dalam topik kertas 3. Satu contoh yang mungkin anda pernah dengar atau ketahui adalah Government Transformation Program yang dilaksanakan oleh kerajaan BN dalam tahun 2009. Ini adalah satu contoh yang sangat baik dan berskala besar. Bagi seorang pelajar, anda akan memahami penilaian prestasi dengan lebih baik jika anda mengkaji secara mendalam Government Transformation Program ini. So when you are in the university, don't forget to research on Government Transformation Program in order to understand performance evaluation better. Apabila anda membaca buku-buku perakaunan pengurusan terkini, anda akan jumpa objektif perakaunan pengurusan tambahan seperti mengarah. Tujuan mengarah boleh dicapai melalui aktiviti perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Pengarah sekarang memberikan tumpuan spesifik kepada tujuan mengarah. Untuk anda, apa yang diterangkan di sini adalah memadai. Perlu faham objektif-objektif dengan baik kerana semua kaedah yang dipelajari dan soalan-soalan yang ditanya melibatkan objektif perakaunan pengurusan. Sekian, terima kasih. Langganlah modul STPM Perakaunan K2 di laman web www.kwkaccounting.com untuk akses nota dan latihan-latihan.